Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Atilah Syahira binti Syekh Bakri daripada kelas F11. Bella, untuk tugasan kali ini saya akan buat pengajaran mikro RPH bagi langkah 1. Okey. Dah, saya mulakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Semua sihat? Sihat cikgu. Sihat. Okey, baiklah. Okey. Hari ni kita nak dengar lagu Satu Malaysia. Siapa pernah dengar lagu ni? Ada siapa-siapa pernah dengar lagu ni tak? Saya. Pernah cikgu. Okey, baiklah. Sekarang cikgu nak kamu semua berdiri. Okey. Cikgu akan pasangkan lagu ni dan cikgu nak kamu semua nyanyi dengan penuh bersemangat ya. Boleh? Boleh cikgu. Okey, baiklah. Okey, semua sedia ya? Okey, 1, 2, 3. Perubahan Bagus, bersemangat. Seronoknya cikgu. Okey, baiklah beri tepukan pada diri masing-masing. Okey, terima kasih. Nyanyi dengan penuh semangat. Baiklah. Best tak lagu ni? Seronok tak dengar lagu ni? Seronok cikgu.
Nun. Okey. Bila nanti kita akan nyanyi sekali lagi ya. Bila buat sambutan Hari Kemerdekaan nanti. Boleh cikgu? Okey. Baiklah, sekarang duduk di tempat masing-masing. Cikgu nak edarkan poster ni. Seorang ambil satu ya. Jangan berebut. Okey. Okey, Terima cikgu. kasih. Sama. Semua orang dah dapat poster? Sudah cikgu. Sudah. Cikgu. Saya belum dapat. Ya. Haifah ambil balik. Haifa, jangan main-main. Mana? Nah, Aisyah. Bella. Terima kasih Haifah. Okey, Bella. Sama-sama. Semua dapat ya? Dah cikgu. Okey. Dah. Cikgu nak kamu semua lihat dalam di poster tu. Okey, dalam poster tu dia mengandungi apa? Dia tulis apa sebenarnya? Ada siapa-siapa boleh bacakan tak? Poster tu dia Saya, tulis cikgu. apa? Tajuk poster tu. Baiklah, Azura. Cikgu. Minta maaf bukan Janganlah panggil Azura, saya dia Siti Azura. Aisyah. Sorry, minta maaf. Minta maaf, saya Kak Azura tadi Siti Aisyah. Okey, Siti Aisyah. Tak apa cikgu. Poster ni bertajuk jenis perkauman dalam Malaysia cikgu. Ya, betul. Poster ni berkaitan tentang jenis perkauman dalam Malaysia. Okey, kalau kamu lihat dalam Malaysia ni banyak tak kaum? Banyak tak kaum di Malaysia ni? Banyak. Banyak. Banyak cikgu. kan? Okey, kalau kamu lihat pun setiap tahun kita bukan sahaja menyambut Hari Raya Aidilfitri, tapi kita juga menyambut Hari Deepavali Bali kan? Hari Tahun Baru Cina. Betul tak? Betul cikgu. Okey. Okey, sekarang ni cikgu nak, siapa boleh sebutkan pada cikgu jenis kaum yang ada dalam poster ni? Saya cikgu. Okey, baiklah. Siti Aisyah. Ya, baru saya ingat nama kamu Siti Aisyah. Okey. Baiklah. Kaum India cikgu. Kaum India. Okey, kaum India. Okey, kaum India ni dia pakai apa? Pakaian tradisional dia. Aisyah tahu tak? Saya rasa sari cikgu. Ya, Tapi saya tak pasti sari. bagi orang lelaki dia pakai sari juga ke cikgu? Bukan ya, ada nama dia tapi cikgu tak ingat dah. Nanti cikgu akan cari, cikgu akan bagi tahu semua daripada kamu ya. Betul, orang India bagi orang perempuan dia memakai pakaian sari sebagai pakaian tradisional dia lah. Okey, selalunya boleh kita lihat memang orang India ni boleh dikatakan setiap masa dia pakai sari kan, walaupun bukan di hari perayaan diorang. Okey, bila lagi siapa boleh sebutkan daripada kaum India, kaum apa lagi yang ada dalam poster tu? Cikgu. Baiklah, Aifa. Saya. Okey, kaum apa? Kaum apa yang ada? Aifa? Oh. Ya, Aifa. Kaum Melayu. Aisyah boleh. Kaum Melayu. Okey, selain pada kaum Melayu, kaum apa lagi yang ada dalam tu? Aifa. Kaum Sabah. Kaum Sabah. Ya, betul. Kaum Melayu dan kaum Sabah. Okey, siapa pernah pergi Sabah dekat sini? Siapa tak? Ada tak yang dah pernah pergi Sabah dengan keluarga dia? Keluarga? Tak pernah ya? Okey. Siapa cikgu pun tak pernah? Cikgu. Pernah, okey. Kalau kamu lihat, itulah pakaian tradisional kaum Sabah. Di Sabah ni pula
banyak jenis-jenis etnik yang kita boleh lihat lah kan. Okay, untuk kaum Melayu sudah tentunya bangsa kita lah. Saya, kamu semua kaum Melayu ada ke sini? Bukan orang Melayu, orang Indon ada? Orang Indonesia ada? Tak ada kan? Dalam kelas kita tak ada cikgu. Okey, kalau kaum Melayu sudah pastinya pakaian tradisional kita ialah baju Melayu dan baju kurung kan? Baju Ah. kurung. Okey, Betul cikgu. bila tadi Aisyah sebutkan kaum India, Aifah sebut kaum Melayu, kaum Sabah. Okey, ada dua lagi tu yang tak sebut. Apa tu? Ya, Siapa cikgu. boleh tolong sebutkan? Baiklah, Siti Saya Aisyah. kaum Cina cikgu. Kaum Cina. Okey, satu lagi Aisyah, apa tu? Atas dia tu kaum apa tu? Bagilah Haifah pula cikgu. Sian Haifah. Okey, baiklah. Okey, saya minta maaf Hai. Aifah. Okey, Aifah. Kaum apa Kaum tu? Sarawak. Ya, Sarawak, betul. Kaum cikgu. Sarawak. Okey, Sarawak dengan Sabah ni duduk di tempat yang sama ke Aifah? Dia duduk sebelah-sebelah. Betul ke cikgu? Betul, dia duduk dekat-dekat tapi dia bukan duduk dalam satu negeri. Kaum Sarawak ni dia ada pakaian tradisional dia. Dan kaum Sabah pun begitu juga. Masing-masing ada adat dan budaya mereka sendiri. Jadi dalam poster ni ada berapa jenis kaum? Kaum India, kaum Melayu, kaum Sabah, kaum Cina, dan kaum kaum Sarawak ada 5. Ya, okey, pandai. Okey, sekarang cikgu nak tanya kamu. Kenapa penting kita perlu menjaga perpaduan di negara kita? Ada siapa-siapa yang berani nak berkongsi jawapan dia dengan kawan dia yang lain? Ada? Ada yang sudi tak? Baiklah Siti Aisyah. Ya, Siti Aisyah. Sebab dekat negara kita ni cikgu kan ada berbilang bangsa, berbilang kaum. Jadi bila adanya perpaduan, maka negara kita akan aman, harmoni dan juga sentosa. Ya, betul. Kita perlu jaga perpaduan di negara kita supaya negara kita terus hidup dalam keadaan suasana aman, harmoni. Okay, kalau kita tak jaga perpaduan kita, apa yang berlaku Haifah? Boleh bagi tahu cikgu kalau sekiranya kita tak jaga perpaduan, kita apa yang akan berlaku pada negara kita, pada rakyat-rakyat kita? Nanti negara kita akan berpecah belah. Nanti ada yang akan gaduh. Lepas tu ramai yang terkorban. Betul. Jadi negara kita sudah tak aman. Ya, betul. Beri tepukan pada Aisyah dan Aifah. Okay, pentingnya kita jaga perpaduan di negara kita ni supaya negara kita hidup dalam aman dan damai. Okay, kalau kita tak jaga perpaduan, kita akan berpecah belah, akan adanya berlakunya pergaduhan. Bila berlakunya pergaduhan, pasti akan ada yang terkorban. Kita tak nak macam tu kan. Kalau kita tengok di negara-negara luar, ada sampai yang hilang rumah, hilang keluarga. Tak naklah macam tu kan. Sebab tu pentingnya kita jaga perpaduan di negara kita. Okay, cikgu harap apa yang cikgu ajar ni, kamu akan ingat sampai bila-bila lah. Sebab kita hidup dalam berbilang kaum. Jadi kita kena jagalah perpaduan kan. Okay, baiklah itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Haifah binti Rahimi daripada kelas F11. Hari ini saya akan membuat pengajaran mikro RPH bagi langkah 2. Assalamualaikum anak-anak murid cikgu semua. Kamu semua apa khabar hari ini? Semua sihat?
Waalaikumsalam. Sihat cikgu? Hai cikgu. Okey, Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan buat satu aktiviti. Siapa tahu kita nak buat aktiviti apa hari ini? Tak Tak tahu tahu cikgu. cikgu. Tak tahu? Okey, hari Tak ini tahu. kita akan buat aktiviti tentang ayat majmuk. Baiklah, sebelum kita buat aktiviti, cikgu akan edarkan kepada awak semua petikan cerpen yang bertajuk Jiran Itu Ialah Dia. Baiklah, cikgu akan edarkannya ya. Seorang cikgu. ambil satu. Jangan berebut ya. Silakan. Cikgu. Dah Okey, semua cikgu. dah dapat? Dah. Cikgu. Okey, dah. Okey, apa kita nak buat dengan cerpen ni? Cikgu nak awak semua kena pasti ayat majmuk yang terdapat dalam petikan cerpen ni. Cikgu nak awak gariskan semua ayat majmuk yang awak jumpa. Faham tak? Faham cikgu. Faham? Cikgu. Okey, baik. Jadi sebelum tu, cikgu akan bacakan dulu cerpen ni. Jadi cikgu nak awak semua dengar dan jangan buat bising. Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, cikgu akan baca ya. Semua dengar. Swilan merupakan seorang ibu kepada anak tunggal yang bernama Jason. Perangai Jason yang tidak gemar bercampur dan bergaul dengan orang lain sangat tidak disukai oleh Swilan. Jason suka memerap di rumah dan menolak untuk keluar rumah dan bergaul dengan anak-anak jiran yang lain. Hal ini merusingkan ibunya. Manakan tidak, Jason sanggup memerap di rumah sehari untuk suntuk daripada keluar dan bertegur sapa dengan jiran di kawasan persekitaran itu. Jason, mengapa kamu asyik terperak di rumah sahaja? Ibu risaulah dengan keadaan kamu ini, tanya Swilan. Pertanyaan ibunya pada suatu pagi itu tidak dijawab oleh Jason. Dia hanya berdiam diri tanpa sebarang kata. Dia seolah-olah tak peduli dengan apa yang diperkatakan oleh ibunya. Melihat keadaan Jason, Swilan berlalu pergi. Dia tahu bahawa Jason tetap enggan bercampur dengan anak-anak jirannya yang berbangsa Melayu, walaupun pelbagai nasihat telah diberikan kepadanya. Nasihat yang diberikan itu bagaikan mencurah air ke dalam keladi, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Namun begitu, dengan takdir Tuhan, pada suatu hari, rumah Jason telah terbakar. Kebakaran tersebut berpunca daripada gangguan pintas yang berlaku di bahagian atas rumah Jason. Seluruh kampung gempar dengan kejadian tersebut, lalu mereka tergesa-gesa pergi ke tempat kejadian. Mereka bekerjasama bagai au dengan tebing untuk memadamkan api. Swilan yang berada di luar rumah teringat akan Jason yang sedang tidur di ruang tamu. Dia menjerit meminta bantuan orang kampung untuk menyelamatkan permata hatinya itu. Apabila mendengar jeritan tersebut, Rahman segera meluru ke dalam rumah Jason untuk menyelamatkannya. Dia langsung tidak peduli akan api yang menjulang tinggi di dalam rumah tersebut. Akhirnya, Jason dapat diselamatkan walaupun terdapat sedikit kecederaan ringan di bahagian kakinya. Dia terus dikejarkan ke hospital. Di hospital, Jason terbaring lesu. Dia merenung ibunya yang berada di sisi katil itu. Jason, syukurlah awak selamat, bisik ibunya dengan suara yang perlahan. Sejurus kemudian, pintu kamar pesakit dibuka dengan perlahan. Kelihatan Pak Ahmad, Mak Jah dan Rahman melangkah keluar menuju ke katil Jason. Swilan tersenyum dan menjemput mereka duduk. Tiba-tiba Jason bersuara, Rahman, saya minta maaf, saya menyesal. Sekarang baru saya mengerti erti jiran dan persahabatan. Jason menghulurkan tangannya kepada Rahman. Rahman menyambutnya. Swilan memandang wajah Pak Ahmad dan Mak Jah. Swilan tersenyum luas. Tamat. Baiklah, awak semua dah dengar cerita yang cikgu baca tadi? Sudah Sudah cikgu. cikgu, seronok sangat. Macam mana? Best tak cerita dia? Seronok cikgu. Seronok. Jason yang Seronok. tak suka bercampur. Lepas tu dia dia rumah dia betul. terbakar, dia dah rapat dengan Rahmat. Sebab Rahmat tolong dia betul Akila, cikgu. bagus.
Betul, nampaknya awak beri fokus ya semasa cikgu membaca. Bagus. Bagi Cikgu, tepukan kepada Akilah. Ya, cikgu saya Aisyah? nak tanya. Bagai Boleh, au boleh dengan tebing silakan. tu maksud dia apa ya cikgu? Bagi awak dengan tebing ni maksudnya kita saling bekerjasama untuk membuat sesuatu. Kita saling bekerjasama, saling bertanggungjawab untuk membuat sesuatu sehingga apa yang kita buat tu kita berjaya. Macam tu lah maksudnya. Ada apa-apa lagi yang nak tanya? Cikgu masuk bagaikan mencurah air ke daun keladi tu. Maksudnya macam mana cikgu curah air ke daun keladi? Maksudnya kalau kita bagi nasihat kepada seseorang, dia tak dengar pun nasihat tu. Ibaratkan nasihat tu berlalu macam tu je. Faham tak maksud cikgu? Faham. Maksudnya dia tak dengar cakap lah cikgu. Ya betul. Orang nasihat pun macam tu je dia. Kiranya dia tak dengar apa yang orang tua cakap. Faham Faham? cikgu. Okey, baiklah. Jadi, kalau semua dah faham dengan jalan cerita ni, cikgu akan bahagikan kamu semua kepada kumpulan dan setiap kumpulan tu akan terdiri daripada 4 orang. Boleh? Boleh cikgu. Okey, dalam kumpulan tu, cikgu nak kamu semua baca semula cerita ni. Kemudian cikgu nak awak semua gariskan ayat majmuk yang awak jumpa dalam petikan cerpen ni. Boleh? Boleh cikgu. Okey, baiklah. Awak semua boleh mulakan cari ayat majmuk dalam cerpen Jiran Itu Ialah Dia. Kalau dah siap, bagi tahu cikgu ya. Cikgu. Cikgu dah siap. Dah siap? Bagus Akilah. Aisyah dah siap? Dah siap rasanya. Dah. Okey, bagus. Baiklah, jadi cikgu nak awak semua sebutkan ayat majmuk yang awak jumpa di hadapan kelas. Siapa yang nak mula dulu boleh angkat tangan dan datang ke hadapan kelas. Okey Akilah, silakan boleh datang ke hadapan kelas ya. Murid-murid yang lain jangan buat bising ya masa Akilah baca ayat majmuk tu. Ya cikgu. Bella yang pertama, dia menjerit meminta bantuan untuk orang kampung untuk menyelamatkan pemata hatinya itu. Ya. Baiklah, lagi awak ada jumpa lagi? Ada lagi cikgu. Yang kedua, mereka bekerjasama bagai au dengan tebing untuk memadamkan api. Ya, bagus. Betul Akilah. Bagi tepukan pada Akilah. Okay, seterusnya, Aisyah, boleh awak bagi? Boleh awak bacakan ayat majmuk? Boleh cikgu, saya cuba ya. Ya, silakan Aisyah. Baiklah, ayat majmuk yang saya jumpa dalam cerpen ni, seluruh kampung gempar dengan kejadian tersebut. Lalu mereka tergesa-gesa pergi ke tempat kejadian. Lagi, awak jumpa satu je? Ada lagi cikgu? Satu lagi. Okey, silakan. Jason suka memerap di rumah dan tidak suka bersosial dengan anak-anak jiran yang lain. Wah, bagus semua nampaknya. Semua anak murid cikgu pintar ya dalam cari ayat majmuk ni. Bagi tepukan kepada diri sendiri. Terima kasih cikgu. Ya, ayat-ayat majmuk yang Akilah dan Aisyah baca tadi semuanya betul. Ayat majmuk tu, apa yang menghubungkan ayat majmuk tu? Siapa tahu? Untuk menjadi ayat majmuk. Cikgu. Ya, betul Aisyah. Jadi dalam ayat yang Akilah baca tadi, kata hubung yang digunakan ialah untuk dan satu lagi untuk juga. Manakala Siti Aisyah pula
kata hubung yang dijumpa dalam ayat majmuk tu lalu. Dan yang kedua dan. Baiklah, itu sahaja daripada cikgu hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat apa yang kita pelajari hari ini tentang ayat majmuk. Semua faham tak? Faham, Faham, cikgu. Okey, bagus. Semua faham. Baiklah, itu sahaja. Sekian daripada cikgu. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Ya, Terima cikgu. kasih cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Muhammad Rafi dari kelas F11. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan pengajaran mikro bagi RPH langkah 3. Baiklah, Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Waalaikumsalam, cikgu. Baiklah, jadi hari ini cikgu nak kamu semua bina ayat majmuk berdasarkan kata hubung. Baiklah, cikgu nak tanya dan juga lalu tu merupakan kata apa? Siapa boleh jawab? Kata hubung, cikgu. Kata hubung. Bagus, sebab kita dah belajar kan sebelum ni. Maknanya Cikgu. kamu semua ingat. Ya, bagus. Baiklah. Jadi cikgu nak kamu semua bina satu ayat bagi kata hubung dan juga kata hubung lalu. Maksudnya akan ada 2 ayat. Boleh ke? Boleh, cikgu. Baiklah, tulis dulu dalam buku. Nanti cikgu akan minta kamu semua untuk baca. Baik, cikgu. Ya, cikgu. Baiklah, Syahira dah. Haifah dah ke? Dah, cikgu. Okay, bagus. Baiklah. Cikgu tak nak paksa sesiapa untuk membaca ayat yang mereka bina, tapi cikgu nak orang yang berani untuk baca ayat yang mereka bina tu. Jadi siapa yang berani tu? Saya, cikgu. Bagus Syahira. Okey, Saya kita bagi saja. Syahira dulu ya. Baiklah. Okay, ayat pertama, Ibu dan Siti pergi ke pasar malam. Baiklah, Jadi yang kata hubung dalam ayat tu adalah dan. bagus. Terusnya, Yang kedua, burung itu terbang lalu hinggap di dahan pohon. bagus. Sangat bagus ya Akilah Syahira. Okey, baiklah. Seterusnya, siapa lagi yang nak baca? Saya, cikgu. Baik, Haifah. Okay, ayat pertama. Ali pandai bermain bola dan hoki. Bagus. Kata hubung bagi ayat tersebut? Dan Bagus. Seterusnya? ayat kedua. Mak Limah memandang anaknya lalu tersenyum. Bagus. Beri tepukan untuk diri sendiri. Semua bagus-bagus sampai situ. Baiklah. Seterusnya kita akan berpantun. Siapa kat sini yang suka berpantun? Cikgu, Tak saya tak suka? suka berpantun tapi ayah saya pandai buat pantun. Bagus. Nanti lama-lama kamu pun akan suka juga. Haifah tak suka berpantun? Saya suka sikit-sikit je, cikgu. Okey, tak apa. Tapi kita sebagai orang
Berapa dah? Baiklah, seterusnya kita akan berpantun ya. Jadi cikgu nak tanya, siapa kat sini yang suka berpantun? Saya tak suka berpantun cikgu, tapi ayah saya suka berpantun untuk saya dan mak saya. Tak apa. Nanti lama-lama kamu pun akan suka berpantun ni. Aifah, tak suka ke berpantun? Saya suka sikit-sikit je cikgu. Tak apalah suka sikit-sikit, tapi kita sebagai orang Melayu ni, kita kena suka dengan pantun ni. Sebab apa? Cikgu nak tanya, siapa yang tahu sebab apa? Sebab pantun ni lambang identiti Melayu kita. Ya ke cikgu? Betul, bagus. Syahira, tak tahu? Tak tahulah cikgu sebab apa. Sebab dia keluar dalam periksa kot. Kalau kita tak tahulah cikgu. Salah, Akilah. Sebab pantun ni merupakan peninggalan nenek moyang kita. Okey, baiklah. Baiklah, seterusnya kita akan mula berpantun ya. Tajuk pantun ini ialah pantun cintai bahasa. Jadi cikgu nak kamu semua dengar dulu cikgu berpantun sebab nanti cikgu nak kamu pula yang berpantun. Boleh ke? Boleh cikgu. Baiklah. Cikgu mulakan ya. Cicah ulam, sambal belacan, pucuk kayu, asam remunya. Sejak dahulu, hang tuah berpesan, bahasa Melayu tak hilang di dunia. Karipak rangup berinti kentang, lemak manis, pedas rasanya. Indah santun, bahasa ditatang, turus warisan bangsa budaya. Baiklah. Cikgu nak minta sesiapa sahaja yang berani untuk berpantun. Cikgu, saya nak cuba. Baiklah, Haifah silakan. Ya, baiklah. Cicah ulam, sambal belacan, pucuk kayu, asam remunya. Sejak dahulu hang tuah berpesan, bahasa Melayu tak hilang di dunia. Karipat rangup berinti kentang, lemak manis pedas rasanya. Indah santun bahasa ditatang, turus warisan bangsa budaya. Bagus, Betul ke cikgu? Haifah? Betul. Haifah menggunakan nada, intonasi dan sebutan yang sangat tepat. Baiklah, siapa lagi yang nak cuba? Saya Janganlah cikgu. berani. Baiklah, Akilah Syahira. Silakan. Okay. Cicah ulam sampai belacan, pucuk kayu asam remunya. Sejak dahulu antuah berpesan, bangsa Melayu tidak hilang di dunia. Kedua, karipak rangup berinti kentang, lemak manis, pedas rasanya. Indah santun, bahasa ditantang, turus warisan bangsa budaya. Betul ke cikgu saya baca? Betul, tapi tidak tepat sepenuhnya. Tapi kamu bagus sebab kamu berani mencuba. Cikgu. Baiklah. Sekarang ni kita akan berbincang apakah maksud pantun yang telah kita baca tadi. Jadi cikgu nak tanya, siapa yang tahu maksud rangkap pantun yang pertama? Cicah ulam sambal belacan. Cicah tu macam cicah colik tu ke cikgu? Colik ulam. Betul lah macam tu, tapi itu hanyalah pembayang sahaja. Baiklah tahu? Siapa yang tahu? Maksud dia pantun ni dia kata
bahasa Melayu ni tak pernah hilang. Ya ke cikgu? Betul, tapi yang lagi tepatnya kita tengok pada dua baris yang di bawah tu, sejak dahulu Hang Tuah berpesan bahasa Melayu tak hilang di dunia. Jadi maksud pantun ni sejak zaman dahulu lagi, iaitu zaman nenek moyang kita, telah berpesan bahawa bahasa Melayu ni tidak hilang di dunia dan harus dikekalkan sehingga generasi akan datang. Walaupun Malaysia ni berbilang bangsa dan juga kaum, namun bahasa Melayu tetap menjadi bahasa perantara untuk semua bangsa dan juga kaum di Malaysia. Contohnya kaum Cina dan juga kaum India. Baiklah, jadi cikgu nak tanya Haifa. Haifa ada tak kawan yang berbangsa Cina atau berbangsa India? Ada cikgu. Saya ada seorang kawan. Jadi cikgu nak tanya, kawan awak tu bila bercakap dengan awak, dia pakai bahasa apa? Dia pakai bahasa Melayu tapi dia cakap tu macam pelat sikit. Bahasa Melayu dia tu sebab Melayu ni bukannya bahasa ibunda dia, tapi bila dia berada di Malaysia, dia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Okey, jadi Akilah ada tak kawan-kawan Akilah yang berbangsa India atau berbangsa Cina? Tak ada cikgu, kawan saya semua orang Melayu. Saya tak ada kawan jangan Cina. Tak mengapa. Baiklah. Karipat rangup berinti kentang, lemak manis, pedas rasanya. Indah santun, bahasa ditatang, turus warisan, bangsa budaya. Baiklah. Bagi rangkap pantun ini, cikgu nak tanya, siapa yang tahu maksud? Indah santun, bahasa ditatang, terus warisan bangsa budaya. Cikgu, saya nak cuba. Boleh? Silakan. Maksudnya saya rasa lah dia maksudkan kita ni kena pelihara bahasa kita, sopan santun bahasa kita. Sebab dia merupakan warisan budaya orang Melayu. Betul ke cikgu? Betul. Bagus Akilah Syahira. Baiklah. Haifa? Saya tak tahulah cikgu. Tak mengapa. Tapi sebelum tu, cikgu nak tanya, ada yang tahu tak apa maksud turus tu? Turus tu terus ke cikgu? Tidak. Turus ni bermaksud tiang yang mengukuhkan sesuatu perkara. Jadi, berdasarkan rangkap pantun ini, bahasa yang sopan dan santun haruslah ditatang kerana penggunaan bahasa yang sopan dan juga santun merupakan tiang yang dapat mengukuhkan warisan bangsa budaya kita. Faham ke semua? Faham cikgu. Baiklah, jadi awak rasa pantun ni menarik tak? Menarik. Jadi lepas ni, semua kena selalu berpantun. Kalau boleh kat rumah pun berpantun dengan ayah, dengan mak. Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Bagus. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Sama cikgu. Bye-bye cikgu.